Betul lah bulan tu ada 5 Jumaat. 25,000 sekali Jumaat. Sebulan. Kita baru habis 40 riyal baru. Masjid boleh 40 boleh 25,000. Nampak? Daripada 25,000 tu Jumaat, tak capur lagi orang mari semaya subuh, orang mari semaya waktu-waktu yang lain. Purata boleh sebulan, masjid kita boleh 30-40 ribu. Gap dia mau nak buat? Nak panggil siapa dia? Kuliah bulan ni, sebulan sekali kita panggil ustaz ni. Sebulan kali kita panggil ustaz ni. Ustaz ni, ustaz ni. Bila bunyi nama-nama besar, sudah tentu orang ramai akan mari. Bila orang ramai mari, sudah tentu ramai sumbangan. Banyak sumbangan. Bila banyak sumbangan, kita boleh bawa pula ke pelan-pelan. Memang tuan-tuan. Patut kita kena fikir benda ke arah ni. Supaya rumah Allah Ta'ala nampak hebat. Rumah Allah Ta'ala dimakmurkan dengan program-program. Biar orang pun lalu. Oh kata masjid tu ramai semua orang. Masjid tu hidup. Padahal masjid adalah kampung. Nak boleh sapa. Oh tapi. Nak ayat ni. Bunyi dalam telaga ya masjid. Rupanya telaga mah rupanya. Kalau kita tidak perkenalkan masjid kita, tuan-tuan, siapa dia? Sebab itu amal rakyat di Mukim Amal kata kita kena jual masjid kita. Maksud jual, kita kena jual program yang ada di masjid kita. Biar orang tahu masjid kita ni hidup. Dalam masa yang sama kita ada nombor akaun. Dan tidak keterlaluan kalau saya katakan. Hari ni orang Noyawi tidak nyayai piti. Pun dia tengok masjid ni ada berbagai-bagai program. Dia transfer je piti masuk dalam akaun masjid kita. Nampak tuan-tuan? Bermula di mana? Bermula dengan kita. Bila nak start? Malam ni kita start. Kita kena mikir bagaimana kita nak menghidupkan, memakmurkan rumah Allah biar nampak hebat. Kita mesti berganding baru. Jangan kita nak arak kota email pegawai-pegawai masjid saja. Ambil lah kerja demo. Masya Allah, ini rumah Allah. Kita nak arak pada jawatan kuasa saja. Kita kena ambil bahagia di mana sudut yang kita boleh bantu. Sama ada sokongan keuangan, moral, idea, ataupun kita ada link mana-mana, kita boleh tolong sampaikan pada mereka. Supaya bangunkan masjid kita Telaga. Dan benda bukan impossible orang putih kata. Kalau masjid Telaga satu masa nanti orang akan kenal. Orang akan tercari-cari mana masjid Telaga. Bagaimana dia boleh createkan sehingga akan program sebegitu hebat. Semaya Jumaat, semaya subuh pagi Jumaat tak muat sehingga tu email kata baliklah separuh mai minggu depan. Siapa gitu? Mesti orang akan belajar lagu mana yang menyebabkan tu email jatuh kuasa buat siapa gitu mau. Hasil daripada dia mari tu email pun buatlah penjelasan dan sebagainya, penerangan. Bagaimana step tu email mulakan. Orang tu pun ambil ilmu tu buat balik kapun dia. Buat balik ke masjid dia. Orang tu pun meneruskan sedekah jariah tuan-tuan. Dia belajar daripada masjid kita, benda molek, dia buat klik kapun dia, hidup supaya kita juga terima sahamlah kita di akhirat kelak. Bukan payah. Tak nanti kita gali telaga. Tak nanti kita buat wakaf. Tetapi melalui gabungan kita, komitmen kita membina Masjid Telaga Ara ni sehingga menjadi viral dalam Facebook seperti hari ini, orang akan mari. Apa yang terjadi kepada Masjid Cekup Panji? Ambo baru aja kuliah duha pagi Sabtu baru ni, tu imam muda dia Aiman bagi tahu. Hari ni dia kata ustaz mencicah 8,000 sekali Jumaat kutipan. Kapasiti masjid dia 200 orang aja setiap suruh.
Orang kampung sepopok kita ni. Tidak kata datuk tu, datuk ni, Tan Sri tu, Tan Sri ni. Daripada kita gini. Dia boleh collection sekali Jumaat 8,000. Ni sahabat hamba bawa pagi tu. Tu email tu ayat. Dia kata direct 4 minggu 8,000 ustaz. Belum pada ni dia maklum Kaabah 6,000 7,000. Pagi Sabtu baru ni sambil sudah kuliah minum dia pun kata ustaz, kita sudah menjangkau 8,000 ustaz collection hari Jumaat 4 minggu berturut-turut. Kenapa kapun dia boleh buat? Pasal dalam jiwa mereka ada aura keagamaan, aura keislaman. Ada perasaan nak memakmurkan rumah Allah. 2 bulan yang lalu melancarkan tabung khairat kematian. Dalam jangka masa 2 bulan sudah menjangkau 54,000. Orang transfer masuk Syria 2 sehari, Syria 2 sehari. Tu email tua dia WhatsApp Kaabah, dia kata sekarang sudah menjangkau 54,000 ustaz. Akhir sekali anak mungkin dicekok panji, kalau meninggal tak usah pusing ya. Tunggu dia mau mati ya. Siapa Z masjid tanggung belakang. Gali kubur, kapal, bayaran mandi orang mati, segala-gala masjid tanggung belakang. Anak mungkin tunggu mati. Tak duk pula. Nak ya. Dia biayai belakang. Saudara asnaf ada dengan email. Ada dengan jawatan kuasa. Tiap-tiap bulan dia akan edarkan beras dan juga keperluan dapur kepada asnaf. Yang menyebabkan orang berasa seronok dalam kampung tu. Dan baru ni dia kata, bila kita bilang satu sapu tu 860 riyal seorang hamba Allah Ta'ala bubuh dalam tabung tu. Pasal dia tahu bila dia infakkan pitih ni ke masjid ni, dapat dia laburkan. Dan hamba cadangkan kepada dia. Supaya anak mungkin hak nak nikah, baru nak nikah. Bukan hak bini mati nak nikah pula. Hak baru nak nikah. Hak terang-tantang lagi. Kalau anak mungkin lelaki RM500. Betul lah pasalnya dia juga. Orang kampung tu juga. Bui juga 500. Sebagai galakkan. Kerana dia nak bina masjid. Sehingga tu imam muda kata kepada dia, tuan-tuan. Dia royak kata imam tua. Dia kata kalaulah anak mungkin kita sebulan ni mati 10 orang, kita dah khabar lagi. Nak royak banyak tak banyak pitih dia. Mari mana tuan-tuan? Mari daripada kita. Yang duk angguk saja. Ya. Nuh orang boboh dah nuh tabun. Jangan hangguk saja. Dia tak sing hangguk tu dia nak pitih. Ni duk boboh dak. Yang duk boboh tu saja, hak ambo pun dah kata tu. Nah, ya gitu. Nampak tuan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru mukaddimah. Kitab tak baca lagi. Tak ceramah lagi tu. Waktu panah henjeng baru. Pasal nak bagi laluan anak-anak kita ni kutip sumbangan untuk masjid. Sebelah muslimat pun hamba letak tabung, sebelah muslimin pun letak tabung. Hamba ada masjid itikaf. Masjid itikaf hamba. Masjid mungkin hamba, masjid pada Pak Ahmad depan kubur tu 13 hari bulan ni Wadi Anwar akan mari. Ustaz Wadi Anwar mari. Cuba bayar ke berapa 15 kawah. 10 kawah. Siapa dia yang nak bersedekah kawah? 1,500 sekawah. Tu imam umum. Pasal dijangka malam tu ribuan orang akan hadir.
kita ke jamu gula kau. Bermula daripada pagi tengah hari siapa bawa ke malam. Pasal kita nak kutip dana 300k lagi memerlukan masjid untuk infra pembangunan. Dulu kita panggil dia Ustaz Azhar Idrus. Kita boleh 150k. Jawatan kuasa dia memang proaktif. Memikir bagaimana kita nak bangunkan masjid. Itu masjid Mukim hamba. Yang hamba sendiri ni hamba ada masjid Iktikaf. Masjid Iktikaf hamba ni hamba selalu jemput mu'alah-mu'alah, orang-orang yang baru masuk Islam. Boleh katakan tiap-tiap program setahun sekali, 2 kali setahun hamba akan jemput mereka. Dan mereka mari daripada Sabah dan Sarawak. Perking tu mari, Batam mari, ngabut-ngabut. Kita ikramkan dia pasal dia baru masuk Islam. Bila kita panggil dia, kita suruh dia berceritalah di antara 4-5 ni orang tu. Bagaimana sejarah dia boleh memeluk Islam. Antaranya nak ayat dibuang oleh seluruh keluarga. Seluruh keluarga dia buat dia. Tapi kerana Allah Ta'ala sudah campur taufik hidayah. Dia cukup suka, seronok bila kita panggil dia mari. Kita ikram memuliakan dia. Kita jamu dia, anak-anak mungkin hamba pun, sahabat-sahabat ada jemaah, orang-orang yang ada pitih, bui kain, bui serban, bui apa-apa yang sepatutnya, seronok dia. Sehingga kan pengurus dia tu Cik Mak tu kata, kalau bunyi aja nak pergi ke masjid Ustaz Muhtar, dia kata budak-budak tu berebut-berebut nak pergi. Pasal kita jamu dia, kita bui sedikit buah tangan kepada dia, kita ikramkan, nak tunjuk bahawasanya Islam ni lagu ni. Pasal kita tak tahu, dia kadang-kadang dia terpencil seorang diri dia. Bila dia balik dalam keluarga dia, nak curi-curi, nak sembahyang dan sebagainya. Jadi kami pun panggil dia. Dalam masa yang sama juga, kami panggil anak-anak yatim di Mahat Tahfiz, di Pondok Hidayatus Sibyan di Selesing. Kerana di kalangan itu ada anak-anak yatim. Kami jemput, pergi punguh wak mari. Kami raikan mereka di masjid iktikaf kami itulah. Jadi sebab itulah kami memerlukan sedikit sumbangan. Kalau tuan-tuan nak infakkan, ya, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlif. Siapa dia yang menginfakkan, yang bersedekah, fa huwa yukhlifuh. Sesuatu yang ada pada dia, min syai' fa huwa yukhlifuh, nescaya Allah Taala akan ganti. Tuhan akan ganti. Tak usah pusinglah tuan-tuan. Allah Taala ganti. Yakin kedok kita dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah program yang kami atur di masjid kami itu. Adalah di antaranya tidak ada lain. Kerana kami nak suruh biar nampak masjid iktikaf, masjid mukim, biar nampak hebat. Apatah lagi duduk di jalan besar, setua orang akan kata ke dia. Orang kata, Allah, sibuk semua masjid tu. Nampak hidupnya masjid. Kita tak sewi jadi masjid supaya kubur. Nyak ya. Adalah orang bel tu pun mic pun bunyi pas bunyi pas jebel pulaknya uluran. Gitu. Allahu Rabbi ya Karim. Nampak sangat tu rumah Allah Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sikit dalam bab Jauhal Marhub, dalam kitab Jauhal Marhub wa min Bahatil Qulub, berkaitan dengan fikir. Kerana kita fikir dah tuan-tuan, kita siapa ni? Kita mikir ke kita mati, kita mikir ke sehari tengah hari kita. Jadi sebab itu kita fikir, kita mari ni. Jadi dia kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Benda yang kita kena fikir ni tuan-tuan, dia kata kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Maka sayugianya bahawa fikir adakah ia atas maksiat, maka adalah bersegera ia kepada taubat dan istighfar. Atau ada ia atas kebajikan, maka adalah syukur ia. Yang pertama-tama sekali mu kena fikir, sehari tengah hari mu ni, mu duduk dalam keadaan lagu mana? Anil laghwi mu'ridun. Kalau perangai orang mukmin, dia tak ada perkara yang laghwi mu'ridun. Benda lara. Saja-saja dia. Kalau dia tak ada saja ya, tak ada.
Kalau orang tu orang mukmin. Tak ada masa tuan-tuan. Tak ada masa. Nah, ada saja tak ada lah. Tahu tak ada nak pergi khano. Cuba tuan-tuan